Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar dari World Trade Center Kuala Lumpur. Malam ini kita akan terus membincangkan bagaimana Malaysia yang kita impikan, Malaysia yang lebih baik. Dengan kita mengharapkan pembentukan kerajaan dan juga menjelang pembentukan kabinet yang baru, sekurang-kurangnya kita terus berharap supaya kerajaan yang dibentuk ini mampu merealisasikan apa juga impian kita. Walaupun ia sesuatu yang agak mustahil, sesuatu yang sukar, kerana kerangka politik yang kita lihat pada hari ini masih didominasi dalam kerangka politik kepartian, kerangka politik apa yang kita rasakan, yang apa yang kita katakan yang hanya melayan elit-elit politik, tetapi kita tidak rasa orang kata pun bersalah untuk mengimpikan Malaysia yang lebih baik. Mungkin bukan sekarang, tetapi tidak terlambat untuk kita melihat perkara ini berlaku di masa-masa akan datang, sama ada jangka masa sederhana ataupun jangka masa panjang. Jadi itulah yang saya akan bincangkan, apakah formula baru untuk menjadikan Malaysia yang lebih baik dan juga apakah impian kita ini sekadar impian dan apakah cabaran yang perlu kita terokai dan juga atasi untuk memastikan apa yang kita ingin lihat Malaysia ini potensinya dapat diangkat seluas yang mungkin, bakat yang kita ada ini dapat digembelingkan sebaik mungkin dan kekuatan anak muda kita yang mungkin lebih baik dari kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara ini dapat direalisasikan. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini saya bersama dengan Dato' M. Nizam Mahsyar, jurucakap #Kami Malaysia dan juga seorang ekonomis yang seringkali menganjurkan perbincangan-perbincangan berkaitan dengan ekonomi dan juga kemaslahatan rakyat dan sebagainya. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Aziz? Alhamdulillah. Datuk, #Kami Malaysia dengan gabungan pelbagai badan-badan sivil, tokoh-tokoh korporat, tokoh-tokoh akademia, pemimpin akar umbi dan juga pemimpin masyarakat termasuk agamawan melahirkan satu orang kata pun tuntutan, iaitu dikatakan sebagai satu moratorium politik. Itu dihantar kepada semua media. Tetapi selepas pemilihan Perdana Menteri ataupun selepas Tuanku Agong menamakan Perdana Menteri ke-9, itu juga memberikan satu gambaran kepada kita bahawa adakah kita akan mendapat satu kerajaan yang benar-benar membawa aspirasi rakyat ataupun hanya penukaran dari aspek orang ataupun tokoh yang mengepalai kerajaan, iaitu pihak eksekutif Perdana Menteri yang kita rujuk. Jadi adakah Datuk merasakan ini satu perkara yang sukar, moratorium politik? Kalau saya baca tuntutannya begitu banyak sekali, tetapi sebagai permulaan perbincangan kita, Datuk dan juga rakan-rakan, saya rasa itu juga hasrat rakyat majoriti di luar sana ingin melakukan perubahan, ingin lihat perubahan, tetapi mengapa kita perlu realistik untuk mendapatkan perubahan dalam apa jua yang kita ingin capai itu? Okey, terima kasih. Bila bercakap tentang persoalan moratorium politik ataupun permintaan kita ni, itu sebenarnya hanya permintaan jangka masa pendek yang kita sebut, dan saya lihat ini bukan saja Kami Malaysia sebagai entiti yang menyeru kepada sama ada moratorium politik, majlis pemulihan yang tidak dianggotai oleh ahli-ahli politik, dan juga kita minta kata ada perubahan. Contohnya di kalangan kepimpinan politik baru itu ditunjangi oleh dalam kumpulan yang lebih kecil dan ditunjangi oleh mereka-mereka yang kredibiliti. Itu semua antara permintaan jangka pendek yang disuarakan oleh pelbagai kumpulan. Saya tengok Majlis Profesor Negara sebut, gabungan NGO Islam dan berbagai lagi lah. Tetapi signifikan apa yang Kami Malaysia yang kita harap boleh berlaku dan apa yang kita demand. Sebenarnya permintaan kita ini bukanlah sangat kepada political elite ataupun kepada pembuat dasar di atas sana. Kita sekarang ni sedang membuat seruan kepada rakyat Malaysia. Sebab kita nampak bahawa keresahan, kebimbangan, rasa tak puas hati di kalangan rakyat ini sudah merata. Semua orang bercakap benda yang sama. Macam yang disebutkan tadi, kita cukup tidak yakin bahawa kepimpinan politik itu dia tukar Perdana Menteri itu, dia akan menukar naratif politik. Ramai di kalangan rakyat berbicara bahawa ni semata-mata adalah orang yang kita bertukar baju ya. Naratif politik dia sama.
sikap politik dia sama. 2-3 hari ini bila keluar pun masih dah keluar dah benda-benda yang kita kata sifat dua darjat yang berlaku. Kita lihat kata di sana perlu SOP, di sini tak perlu SOP. Walaupun benda-benda kecil tetapi memberi kerisauan, kegusaran kepada rakyat bahawa roh politik yang sama masih berlaku dalam tubuh yang berlainan. Jadi kita tak nak ini hanya jadi permainan, permainan bertukar ganti nama kepala di atas, tetapi yang lebih mendasarnya, adakah budaya politik, naratif politik kita bertukar? Apa yang kita maksudkan? Contohnya bila kita berlaku pandemik pada hari ini sebenarnya dia adalah satu ujian yang paling besar kepada pimpinan politik. Adakah kepimpinan politik ini mempunyai autoriti, mempunyai kemahiran, mempunyai leadership untuk menyelesaikan krisis yang menimpa rakyat? Waktu senang-senanglah dia cakap, kata kita pun nak tudung jari ke, kita nak marah pun tak boleh. Itu waktu negara dalam keadaan senang. Tetapi apabila dalam keadaan pandemik sebegini, kita melihat isu-isu yang berlaku itu adalah isu persoalannya kemampuan ahli politik untuk menangani masalah. Kemampuan ahli politik untuk mengutamakan masalah rakyat daripada berebut nak jawatan. Itu yang kita tengok. Sama ada mereka seolah-olah nak menyelamatkan diri, menyelamatkan daripada mahkamah ke, menyelamatkan daripada nak pegang kuasa ke, ataupun nak menyelamatkan position kata jumlah bayaran jawatan yang ada dan berbagai, ataupun mereka nak sehingga hari ini saya belum lihat lagi dalam proses pertukaran dalam tempoh seminggu ni, kita nak berbincang tentang apa yang berbeza daripada kerajaan sebelum ni, daripada apa kerajaan Tan Sri Muhyiddin kepada kerajaan yang baru. Yang kita dengar adalah perubahan dari segi individu. Yang dibahaskan adalah siapa yang nak masuk, jajaran mana yang nak diselesaikan. Tetapi kita tak nampak kata apa polisi baru yang berbeza, yang betul-betul boleh menyelesaikan masalah yang kita hadapi dalam 3-4 bulan yang lepas, tahun yang lepas ni. Ya. Itu tak menjadi perbahasan utama. Jadi kita tak mahu, macam saya katakan tadi, kita tak mahu ia semata-mata pertukaran baju dengan budaya, sikap, naratif politik yang sama. Datuk, saya ambil contoh apa yang kita lalui yang amat menggusarkan rakyat, amat menakutkan ke semua strata ekonomi masyarakat adalah isu COVID-19. Kalau kita angkat angka-angka saban hari, ia masih melangkaui 15,000 ke 20,000. Itu yang positif. Bagi angka kematian, kita masih berada di satu tahap negara KDNK ataupun populasi kalau nak dibandingkan antara yang tertinggi di dunia. 200, 100. BID, brought in dead dari rumah ataupun mereka tidak sempat mendapat rawatan antara 50 ke 100 saban hari. Apa yang tidak kena? Jadi kita ingin lihat dasar, polisi dan kompetensi mereka yang bertanggungjawab dalam pembentukan kerajaan kali ini benar-benar memberi keyakinan bahawa anda bekerja untuk selesaikan isu ini. Ya, ramai pakar kesihatan epidemiologi dan kesihatan awam di luar sana, herd immunity tidak lagi relevan dengan kemunculan varian-varian baru seperti Delta dan sebagainya. Kita perlu melihat bahawa kita mampu mengurangkan beban kesihatan di hospital dalam masa yang sama memberikan perkhidmatan kesihatan yang terbaik untuk rakyat. Jadi, apa pandangan Datuk dalam contoh dalam hal kesihatan awam dan juga kita memberi keyakinan kita mampu keluar hidup dalam endemik tetapi terkawal, bukan endemik kes masih ribuan yang mati masih ratusan. Itu saya rasa tidak adil kepada rakyat. Sebab tu saya kata tadi, rakyat nak mendengar jawapan-jawapan sebegini. Kita the problem is there already, kita dah jelas. Dan untuk to be fair to the government, to be fair to any government, bahawa masalah ini berlaku di mana-mana tempat di seluruh dunia. Ya. Dia berlaku pandemik, kemudian dia turun, kemudian dia naik balik. Itu normal. Tetapi kata berjaya atau gagalnya kerajaan untuk menguruskan itu supaya dia tidak capai kepada tahap-tahap yang tidak boleh dimaafkan. Ya. Tidak boleh kata diterima oleh rakyat. Contohnya lah bilangan yang sampai ke tahap macam ni. Rakyat sekarang ni agak keliru. Pada ketika dulu nombor dia adalah nombor positif tu adalah lebih kurang 5,000 ke atas, kita tutup semua. Tetapi sekarang ni sampai 20,000 ke atas kita buka. Jadi rakyat keliru apa maksudnya. Saya faham bahawa sekarang ni masalahnya yang
kerajaan ada dua masalah yang nak difikirkan. Satu tentang kesihatan tadi. Yang kedua tentang ekonomi. Bahawa kalau terus tutup, ekonomi akan terus mati. Terus mati. Jadi apa rasionalnya? Rasionalnya itu harus dibahaskan, dibawa. Ahli politik kena berani. Kenapa dia bawa rasional sebegini? Adakah rasional ini semata-mata satu pilihan yang rakyat terpaksa tanggung akibat dia? Jadi ini antara perkara yang kita kena fikirkan. Ada perkara yang bakal berlaku yang kita rasa yang akan signifikannya impact dia. Contohnya sekarang ni SME yang sekarang ni sebenarnya orang kata dah duduk paras nak lemas dah sekarang ni. Ya. Saya cukup yakin dan saya melihat beberapa data, even data daripada China dan sebagainya. Apabila once lockdown ini kita angkat ataupun apabila isu pandemik ini kita kata kita dah sampailah ke tahap yang mereka katakan acceptable level kepada herd immunity dan boleh buka ekonomi dengan lebih luas. Kita bakal saksikan dalam tempoh 3-4 bulan ke hadapan ini, kita akan melihat kata ada fenomena syarikat-syarikat SME ini yang mengalami bankruptcy yang cukup besar. Sebelum benda itu berlaku, apa tindakan kerajaan pada hari ini? So, semua itu sebenarnya harus dibentangkan kepada rakyat. Macam mana nak tangani? Kita masih dengar lagi every day tentang orang bunuh diri. Apa tindakan pemerintah yang ada, kerajaan yang ada ini untuk menangani isu-isu terbabit? Kita kita rasa, sebab itu bagi peringkat kami Malaysia, kita dah rasa letih dengan suasana yang berlaku ni. Kerana this is a reflection. Ini sebagai satu tanda yang jelas bahawa pemimpin yang selama ini dilantik rata-ratanya tidak kompeten. Kerana mereka bukan, kita pilih tu bukan berdasarkan latar belakang dia, credibility dia. Adakah dia pemimpin yang bersih? Yang nak mengutamakan rakyat daripada nak mencari projek sebagai satu contoh. Itu tidak menjadi satu formula. Kita pilih dalam kerangka sistem yang mana bila parti pilih orang tu, kita kena terima. Redha lah bagaimana pemimpin yang ada. Dan apabila pemimpin itu gagal untuk menyelesaikan masalah, even mereka tu tented dengan berbagai kes mahkamah, tetapi pemimpin yang sama ditawarkan kembali untuk memegang pemerintahan. So bagi saya ini satu orang kata satu yang diberikan pendedahan yang besar yang diberikan kesan daripada krisis yang kita ada. Kita dapat melihat kebenaran bahawa kemampuan, bukan saya kata 100%, tetapi ramai di kalangan kepimpinan politik yang kita latih itu gagal memegang amanah seperti mana yang jadi moving forward, kalau mereka nak kata saya salah, dan saya harap saya salah, bahawa mereka dapat membentangkan what is their plan, apa plan mereka untuk menangani pelbagai masalah yang dihadapi rakyat pada hari ini. Datuk Nizam, kalau kami Malaysia menyeru dalam moratorium politik ini bahawa supaya rakyat Malaysia membuka minda, membuka mata, melihat episod yang kita lihat pada hari ini dan sepanjang 2 tahun kita melalui COVID-19 ini, satu pengajaran sebagai satu teladan supaya semua warga, sama ada strata ekonominya M40, T20 ataupun B40 ataupun dari Perlis hinggalah ke Sabah, termasuk majoriti anak muda yang begitu eager melihat episod kali ini, tidak menyebelahi mereka. Banyak perkara yang tidak menyebelahi mereka, termasuk pekerjaan, pendidikan, ruang untuk berkarya, ruang untuk menunjukkan bakat mereka hampir diganggu akibat COVID-19 dan tidak ada polisi yang jelas kepada mereka. Jadi apa yang kita boleh berikan kepada rakyat? Apa isyarat yang rakyat perlu ambil supaya jangan kita give up, jangan kita kataupun putus asa. Kita perlu bergerak ke hadapan. Seperti mana hashtag kami Malaysia mengatakan, ini bukan short term. Ini merupakan satu langkah jangka masa panjang. Bukan kita bermimpi untuk esok selesai semua masalah. Pandangan Datuk Nizam? Kami Malaysia nak bawa satu langkah berani ke hadapan. Kerana sudah menjadi satu budaya politik kita, budaya politik bahawa kita boleh menerima budaya politik wang, kita boleh menerima corruption, kita boleh menerima bahawa politik ini kena bertunjangkan projek-projek, bukan berdasarkan kelebihan, bukan berdasarkan merit, bukan berdasarkan potensi yang ada di kalangan rakyat dan masyarakat.
Itu bukan budaya ni. Dan apabila semua ini masih berlaku dalam konteks pandemik, maka itu yang kita kata teladan yang kita harus ambil. Bahawa bila dalam agama pun sebut, kalau kita menyerahkan satu amanah kepada orang yang bukan ahli dia, maka tunggulah saat kehancuran dia. Itu formula yang agama berikan. Jadi adakah kita nak keluar daripada krisis ini? Ini sebahagiannya adalah salah rakyat itu sendiri. Kerana kita menerima pemimpin yang kita pilih. We receive things that we deserve. Kita yang melantik pemimpin ini ke atas. Jadi kalau kita nak melakukan satu perubahan kepada masyarakat, kalau kita betul-betul nak mencapai harapan kita, aspirasi kita kepada bumi berkat Malaysia ini yang kita rasakan sangat mempunyai potensi yang cukup besar, the only things that can change the country is ourselves. Kalau kita sendiri yang mampu untuk merubah masa depan kehadapan ini, maka ada harapan pada negara ini. Jadi kalau kita membiarkan, kita sanggup kita melihat bahawa pemimpin yang tidak ada credibility, yang tainted dengan kes, dengan skandal, yang nampak sekali tidak yang tidak mementingkan rakyat, yang duduk lagi, yalah kita nampak kata melancung ke sana kemari, buat acara berbagai dan sebagainya, tidak mematuhi SOP. Kalau itu antara bentuk pemimpin yang kita harapkan untuk ke hadapan, maka kita tidak boleh salahkan orang lain. Sebab itu kami Malaysia, kita percaya bahawa it starts with the people. Kita bermula dengan rakyat itu sendiri. Bagaimana kita perubahan minda rakyat, kita kena start bercakap kepada kawan kita, keluarga kita. Dan itu memulakan perubahan. Dato' Nizam, ini satu revolusi mental. Profesor Engku Aziz sudah angkat naratif ini berdekad lamanya bahawa majoriti terutamanya di kalangan bumi putera Melayu Islam perlu ada revolusi mental. Kalau hari ini ketika 2021 kita masih apologetic, tak apalah dia orang Islam, dia orang Melayu, kita majoriti Melayu, silap-silap sikit tu normal, mana pemimpin yang tidak buat silap. Jadi kita kena bagi peluang daripada kita bagi peluang orang yang kita tidak tahu. Begitu juga mereka ni perempuan, wanita, mereka tidak boleh menjadi pemimpin. Mereka hanya berada di rumah untuk menjaga keluarga yang lebih baik dan itu senang nak masuk syurga. Begitu juga mereka ni pemimpin yang tidak ada pengalaman. Mereka muda sangat. Mereka tidak ada diuji. Mereka mentah. Mereka tidak tahu titik bengik untuk mentadbir negara. Jadi minda ini kalau kita lihat di medsos, media sosial, masih menjadi dominan. Apabila kita mengangkat cerita governance macam sesuatu yang asing bagi mereka. Cerita tentang anti rasuah, semua orang rasuah. Dia generalize rasuah itu macam semua orang rasuah. Jadi tidak apologetik mereka mengangkat pemimpin yang rasuah. Jadi ini perubahan minda yang besar yang perlu kita pesan. Mungkin untuk diri kita dahulu, kawan-kawan dan ahli keluarga kita. Dato' Nizam. Kita kena appreciate bahawa negara kita dibina ni dengan perjuangan berbagai tokoh besar satu masa dulu. Sama ada sebelum kemerdekaan, selepas kemerdekaan, dan kita tengok kita punya forefather ni, mereka-mereka yang membangunkan negara ni, bukan kata orang-orang yang lekeh lah, bukan orang-orang yang kita telah pernah mengangkat negara Malaysia ni sebagai salah satu negara yang dihormati. Dan sampai hari ini orang masih lagi sangat menghormati bukan saja potensi kita dari segi ekonomi, kita kemahiran sumber manusia, tetapi bagaimana rakyat Malaysia ini berbilang bangsa yang kata a melting pot of all culture, civilization and everything, boleh duduk sekali relatifnya dalam keadaan yang cukup yang baik berbanding dengan berbagai negara di dunia. Tetapi potensi itu sebenarnya we can go furthermore. Kita boleh terbang dengan lebih tinggi. Tetapi peluang-peluang itu, konflik agama ke, konflik budaya ke, konflik kaum ke dan sebagainya, itu banyaknya menjadi permainan kepada ahli-ahli politik kita untuk menakutkan rakyat dan untuk menghalalkan apa saja benda lain yang berlaku, contohnya rasuah, tentang salah guna dan sebagainya. Saya rasa masyarakat Malaysia ni sebahagiannya itu sudah mula sedar. Kesedaran itu mula timbul. Sebab itu dalam kalangan kami Malaysia ni, kita dapat bertemu walaupun kumpulan ni sangat kumpulan dengan spektrum kepelbagaian yang cukup besar. Ada berbagai agama, berbagai bangsa, ada yang berpemikiran sosialis, ada nasionalis, ada kapitalis dan sebagainya.
mereka mengetepikan perbezaan yang ada. Sebab kita melihat ada perkara yang lebih besar dan pokok, iaitu naratif tentang kepimpinan, tentang politik dan masa depan negara yang kita harus fikirkan secara bersama-sama. Dan kita kena bermula daripada kumpulan kecil ini. Semua orang, semua rakyat kena ambil. Kita ada orang seni dalam tu. Kita ada Nasir Jani, Luis Syahari. Kita ada Ustaz Pondok. Kita ada pemimpin agama lain. Kita ada orang muda dalam Kami Malaysia. Dan kita harap kata setiap seorang rakyat Malaysia ini boleh sedar, boleh bangun dan mengadakan perubahan, berbisik, bercakap kepada kawan-kawan mereka di sekeliling bahawa perubahan ini sangat penting untuk masa depan negara. Kalau kita tidak berlaku perubahan politik, naratif politik, budaya politik, sampai bilalah kita dibiarkan potensi yang ada pada negara ini dibiarkan ke bawah, dan sampai bila-bilalah kita akan terperangkap dalam budaya corruption, budaya politik wang yang sebenarnya tidak akan membangun bangsa maupun negara. Sampai bila. Tapi kita perlu realistik, Dato' Nizam. Apa yang kita lihat kepimpinan politik adalah datang daripada kepartian, politik kepartian. Kalau kita menghindari politik kepartian, sukar juga untuk kita mengubah dari bawah ataupun dari hierarki politik itu. Jadi wajarkah orang-orang yang kita bercerita ini, warga yang sedar ni ingin melihat integriti diangkat, rasuah ataupun dikesampingkan, dan juga melihat masa depan bakat-bakat anak muda kita ini diletakkan di tempat yang sepatutnya. Jadikah kita fikirkan bahawa mereka perlu berada di semua parti politik? Kerana inilah laluan kita. Sistem yang kita ada, demokrasi berparlimen kita melalui sistem politik. Dari politiklah mereka memilih ketua mereka, dan dari ketua mereka inilah yang akan dipilih menjadi Perdana Menteri, Menteri Kabinet dan sebagainya. Jadi kita perlu realistik dalam hal ini. Pandangan Dato' Nizam. Dalam berbagai negara di dunia, mereka telah berubah daripada sistem dia. Dia tidak bergantung kepada satu dua parti politik semata-mata. Betul. Dan seruan yang kami bawa dalam Kami Malaysia itu bercakap kepada pembaharuan reform yang patut berlaku dalam parti politik maupun di luar parti politik. Yang pentingnya mereka boleh membawa satu politik nilai yang baru. Politik yang lari daripada corruption, politik yang lari daripada politik wang, politik yang mementingkan bahawa kepimpinan yang mempunyai credibility. Itu yang kita minta. Kita yang mempunyai vision untuk masa depan, yang boleh menawarkan vision itu kepada rakyat. Itu yang kita mahukan. Dan andai kata itu mampu berlaku dalam parti politik, maka alhamdulillah, kita rasa itu satu kebaikan. Tetapi kalau ia tidak mampu daripada berlaku di dalam parti politik, rakyat kena melihat pilihan-pilihan yang lebih besar di luar sana. Kenapa Malaysia yang dikatakan mahu pergi kepada negara maju tidak boleh keluar daripada sistem kepartaian? Yang kita minta ini bukanlah kita membenci mana-mana parti politik. Andai kata ada juga parti politik lepas daripada tragedi 2018, perubahan rejim pada 2018, mereka bercakap kata, oh, parti kami telah berubah. Tetapi adakah sistem politik di dalam itu telah berubah? Adakah mereka dibina dalam parti politik itu, dibina kepimpinan dia, aktiviti partinya dibina berdasarkan projek-projek yang mereka dapat, projek-projek kerajaan yang mereka dapat? Adakah dibina daripada budaya rasuah? Adakah dibina kepengikutan di dalam parti politik itu berdasarkan duit yang diberi kepada ahli-ahlinya untuk memohon ketaatan? Adakah itu sistem politik yang ada? Andai kata parti politik sendiri memilih untuk merubah bentuk kepimpinan dia, dia boleh reject pemimpin dia yang mempunyai skandal, yang mempunyai masalah mahkamah, yang mempunyai masalah politik wang dan sebagainya. Andai kata parti itu sendiri dapat merubah sistem dia, maka ahlan wa sahlan, rakyat Malaysia akan menerima dengan berlapang dada. Okey. Tetapi andai kata mereka tidak dapat menerima, rakyat Malaysia juga harus berani berubah dan melihat kepada pilihan-pilihan di luar daripada kepompong parti politik yang ada. Terima kasih Dato' M. Nizam Mahsyar, jurucakap #Kami Malaysia, gabungan
akademia, NGO, badan korporat dan juga aktivis masyarakat termasuk kepimpinan agama membawa naratif ini dan apa yang dikatakan tentang henti, rawat dan juga baharu inilah yang mahu dikongsikan kepada majoriti rakyat di luar sana dan kami di Esrawani sedia memberikan platform yang terbaik kepada suara-suara yang sebegini dan kita terus engage ataupun boleh berinteraksi dengan kami Malaysia dalam platform kami. Itu saja Datuk pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi yang lain pula. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.